Ready? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia, salam sejahtera. Ini adalah sidang akhbar daripada pembangkang ataupun daripada Perikatan Nasional. Kita nak maklumkan sebagaimana mungkin saudara-saudara maklum dan dapat lihat apa yang berlaku di dalam Dewan Rakyat pada hari ini selepas selesai jawapan lisan di dalam parlimen tadi. Kami telah membangkitkan satu perkara, iaitu selepas, saya beritahu sikit background, selepas pihak pembangkang membuat kenyataan sebelum ini bahawa nampaknya 7 hari lagi persidangan parlimen bermula hari ini, hari Selasa, Rabu, Khamis, kemudian Isnin, Selasa, Rabu, Khamis minggu depan. Nampaknya kami tidak diberitahu, tidak diberi notis bahawa adanya rang undang-undang yang nak dibentangkan. Kami beritahu, kami dah alert kepada kerajaan kenapa berlaku begitu. Tiba-tiba pada hari ini ataupun beberapa hari yang lepas, to be exact, beberapa hari lepas, kita telah diberitahu di mana di dalam portal Parlimen Malaysia telah disiarkan aturan urusan mesyuarat. Apa yang akan berlaku pada hari ini? Iaitu di dalam aturan urusan mesyuarat ini dinyatakan akan ada satu usul daripada pihak kerajaan yang akan dibentangkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, kita tak pasti yang mana satu, untuk mencadangkan supaya laporan Ketua Audit Negara tahun 2021 dibahaskan. Di dalam parlimen, apabila dikatakan dibahaskan, ianya perlu dibahaskan oleh kedua-dua pihak, pembangkang dan juga penyokong kerajaan, kemudian dijawab oleh pihak kerajaan mengikut kementerian-kementerian, kemudian diundi. Itulah proses yang ada dalam Dewan. Kami telah bangkitkan tadi apa yang ternyata dengan jelas di dalam Perlembagaan Persekutuan. This is provision di dalam Perlembagaan Persekutuan. Perkara 1071 Fasal 1 mengatakan bahawa Ketua Audit Negara yang dilantik oleh kerajaan hendaklah mengemukakan laporan Ketua Audit Negara tiap-tiap tahun kepada Yang di-Pertuan Agong. Kemudian laporan itu perlulah dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. Di dalam Dewan Rakyat, sama ada mengikut perlembagaan ataupun peraturan mesyuarat Dewan Rakyat, apabila dikatakan dibentangkan, ianya hanya diletak di atas meja. Dalam bahasa Inggerisnya, laid before the house. Mana diletak saja. Kalau dia nak bahaskan, dalam bahasa Inggeris dipanggil table. Dia kena bentang juga, tapi table. Table tu barulah dibentang untuk dibahaskan. Tapi dalam Perlembagaan 107 kata laid before the House of Representative. Jelas. Jadi atas dasar inilah, sebagaimana juga dibangkitkan oleh rakan-rakan kami tadi dalam peraturan mesyuarat, kalau ada peruntukan undang-undang yang jelas, express provision, jelas peruntukan yang jelas, dia kena ikut yang tu. Kemudian kalau yang tak ada dalam peruntukan yang jelas, barulah speaker boleh buat. Itu pun kena mengikut convention. Convention ni maksudnya amalan. Amalan yang tidak ada dalam undang-undang jadi amalan. Amalan dalam Parlimen Malaysia ni sejak daripada persidangan Parlimen yang pertama tidak pernah mengikut kajian kami laporan Ketua Audit Negara ni dibahaskan. Apa yang boleh ialah apabila ada teguran-teguran Ketua Audit Negara dalam laporan mereka itu, kita ada di Parlimen ni jawatankuasa kira-kira wang negara ataupun Public Accounts Committee, PAC. Mereka lah yang bertanggungjawab untuk mengkaji dan melihat, meneliti, memanggil segala saksi, termasuk menteri pun boleh dipanggil oleh PAC supaya beri keterangan. Dia seolah-olah Mahkamah Parlimen, kita panggil. Mahkamah Parlimen adalah PAC. Keterangan dia sehingga boleh keluarkan waran tangkap kepada orang yang diarah hadir tak hadir. Itulah kuasa PAC. Kita beranggapan bahawa laporan PAC itulah yang penting, yang perlu dibahaskan di dalam Dewan. Tak kira sebab PAC ini dipengerusikan oleh ahli Parlimen Pembangkang. Masa kami jadi kerajaan dulu, Taiping. Dulu dia bukan Taiping, Ipoh Timur. Dia jadi pengerusi. Sekarang ni Masjid Tanah. Kami Pembangkang jadi pengerusi. Ahli-ahlinya dua-dua pihak. Jadi pada hari ini kami agak kecewa kerana tadi timbalan speaker yang mempengerusikan persidangan sebelum itu buat ruling bahawa dia membenarkan
usul ini dibawa untuk dibahaskan. Lalu kami, pihak pembangkang, oleh kerana kami melihat di dalam usul ini jelas. Di akhirnya, para akhir ini ialah supaya Dewan Yang Mulia ini menyeru semua pihak lah terlibat, PAC dan orang lain, menyokong dapatan audit. Kami memang menyokong, menghormati laporan Ketua Audit Negara yang dibuat secara telus. Kita mengatakan tak perlu lagi dibahaskan dan kami menyokong supaya cadangan dalam usul ini diterima. Cadangan supaya menyeru supaya tindakan diambil, kalau ada salah laku dan sebagainya, ambillah. SPRM ke, PDRM ke, atau pihak mana-mana pihak, Suruhanjaya Security ke, yang ada kuasa untuk ambil saja. Kami Perikatan Nasional tidak berkompromi terhadap salah laku mana-mana pihak. Itu poin yang kami nak sampaikan kepada rakyat. Itu daripada saya. Mungkin timbalan saya, timbalan Ketua WIP boleh. Itu beliau telah bangkit tadi mengenai PAC. Panjang lebar kita cakap pasal PAC, pasal usul ni. Usul ni kalau dilihat, yang akhir dibaca tadi, adalah usul yang redundant. Yang sama dengan peraturan mesyuarat bertindih. Perkara 77.1 dalam kurungan C, peraturan mesyuarat Dewan, yang mengkehendaki PAC untuk membuat prosiding teratas laporan audit yang dibuat di bawah Perlembagaan Persekutuan 107. So it's all there. So kalaupun nak buat satu convention kelainan, kita tidak perlu buat sesuatu yang melanggar peraturan mesyuarat dan Perlembagaan Persekutuan. Dia boleh buat kelainan. Hari itu Rafizi Pandan, Menteri Ekonomi, mengambil bahagian dalam perbahasan. Boleh buat, tetapi dia gayat sedikit. Because dia berbahas dan masuk menteri, kawan-kawan dia, rakan-rakan dia menteri, dan dia termasuk dia sendiri boleh menjawab soalan yang dikemukakan oleh menteri. Ada platform yang boleh digunakan oleh menteri dalam kabinet untuk membuat teguran dan saranan dalam kabinet, bukan mengambil perbahasan dalam dewan. Sayang itu yang gayat, yang geli, yang boleh dibuat walaupun tidak bercanggah dengan peraturan mesyuarat, tetapi dia tidak memenuhi kehendak semata-mata untuk membuat sesuatu kelainan. But this one, usul ini, dia bukan saja membuat satu kelainan, tapi bercanggah dengan peraturan mesyuarat dan Perlembagaan Persekutuan. That's our point. So kalau nak buat usul tu, kita sokong, tapi we don't have to participate. Itu aja. Dan kita perlu nyatakan bahawa laporan ini telah dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Selepas diberi pada Yang di-Pertuan Agong, takkan kita nak bahas lagi. Silakan pengurusi PAC. Pengurusi PAC nak jelaskan. Okey, terima kasih. Sebagai pengurusi PAC, saya amat kecewa dengan ruling yang telah dibuat oleh Yang di-Pertua, yang menyatakan bahawa sebagai pengurusi PAC saya boleh mengambil apa saja yang telah dibangkitkan ataupun dibahaskan oleh ahli-ahli parlimen. Untuk makluman semua, pagi tadi saya telah pun mengadakan mesyuarat kali pertama bersama dengan seluruh jawatankuasa PAC, seramai 12 orang ahli parlimen yang terlibat bersama dengan sekretariat, yang mana dibincangkan ada 9 laporan sebelum kita yang mana sepatutnya patut dibentangkan. Laporan itu laporan yang penting, termasuklah kes swapland dan juga termasuklah LCS. Tapi kita tak dapat nak meneruskan dengan prosiding yang sedia ada kerana parlimen telah dibubarkan. Oleh itu kita terpaksa membuat prosiding semula. Dan kita tak boleh mengambil pun apa-apa yang telah dilakukan sebelum ini dan mengambil masa yang amat panjang. Dan ada yang kes yang berlarutan lebih daripada 7 tahun yang masih lagi belum diputuskan dan dibentangkan di laporan, dibentangkan di parlimen. Sebab itu saya mengira bahawa yang Berhormat Speaker juga seolah-olah telah pun memperlekehkan peranan PAC, yang mana yang kami ini telah pun dipilih di dalam Dewan Rakyat sendiri. Jadi saya kira perkara ini harus diberi perhatian, dan rakyat perlu tahu bahawa macam contoh perkara yang patut diberi perhatian, Ketua Audit Negara dah 4 bulan tidak diisi. Yang itu patut diberi perhatian oleh pihak kerajaan. Dan Ketua Audit Negara di bawah Perlembagaan Persekutuan, di bawah pasal 105, 106, 107 dinyatakan tentang tugas dan juga tanggungjawab Ketua Audit Negara, yang itu harus diberi perhatian. Dan bukannya sewenang-wenangnya nak diberikan kepada pegawai menteri ataupun pegawai audit
untuk memberi kuasa kepada mereka. Mereka tiada kuasa pun di bawah perlembagaan persekutuan. Yang ada kuasa adalah Ketua Audit Negara. Bagaimana kita nak bincangkan tentang soal ini kalau Ketua Audit Negara pun tidak ada? Itu saja. Nampaknya kerajaan yang ada pada hari ini seolah-olah takut diaudit. Lepas itulah tak lantik Ketua Audit Negara. Kita boleh katakan begitu. Ya. Okey. So jelas ini kalau tak ada apa-apa soalan, terima kasih banyaklah. Ada soalan? Ya, itulah yang kita tidak dapat nampak rasionalnya. Kenapa kerajaan sebelum ini tidak pernah membentangkan untuk dibahaskan, hanya letak atas meja saja. Berkemungkinan, kami membayangkan berkemungkinan kerana tak ada rang undang-undang. Tak ada rang undang-undang yang dibentangkan. Ya, jadi bila dah tak ada, takkan nak tangguhkan Dewan pukul 1. Jadi buatlah. Ya. Pun juga. Dia yang cakap. Itu apa yang dikatakan oleh Awani, kita mengesahkan perkara itu. Mungkin begitu. Ya, kita ada satu rang undang-undang persendirian di bawah Senate Order 49 kita bawa, tapi sehingga hari ini belum disahkan. Ianya akan diangkat. Ya, peraturan masyarakat 15, urusan kerajaan didahulukan. Jadi kalau urusan kerajaan dah habis, usul arau tu, usul banyak lagi. Ya, logik saya itu. Ya. Okey. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih. Balik ya. Okay, thank you, sir.